Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita bahwa ada desas-desus mau menggulingkan kerajaan perpaduan. Yang menariknya dalam desas-desus itu ialah dikatakan bahwa yang akan membiayai perjuangan mau menggulingkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim itu ialah dalam laporan portal itu kononnya akan dibiayai oleh Tun Mahathir dan Daim Zainuddin. Mereka kata tulisan portal itu menulis bahwa Mahathir Mohamad dan Daim yang akan membiayai karena akaun Bersatu pada waktu ini telah dibekukan. Jadi mungkin tidak mampu untuk membuat pembelian ahli parlimen kah ataupun membayar langkah kos dalam langkah menumbangkan kerajaan tersebut. Namun demikian, dua orang pemimpin besar telah pun menyatakan ianya adalah hanya kabar angin. Tapi yang saya kata sebelum ini, kabar angin jangan terus dibuang. Faisal Azum mengatakan itu semua adalah tidak berasas. Faisal Azum berkata dia memang ada berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, tetapi Muhyiddin Yassin tak pernah cerita tentang apa-apa rancangan mau menumbangkan kerajaan. Faisal Azum juga menafikan bahwa ada langkah untuk mau menumbangkan kerajaan. Selain daripada itu, Presiden MCA Wee Ka Siong juga mengatakan bahwa tidak ada langkah mau menumbangkan kerajaan, dan dia kata mereka menyokong kerajaan untuk lebih stabil. Dia kata tidak ada ahli parlimen BN yang akan menyertai penumbangan kerajaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah apa yang menjadi desas-desus kerajaan kononnya mau digulingkan bukan ancaman, kata Saifuddin. Wah, ini best, ini memang terbaik, ini memang kita suka. Karena desas-desus itu tidak ancaman, tidak mengancam kerajaan. Jadi share video ini supaya semua orang tahu, orang-orang kampung, maci-maci, paci-paci yang mungkin mudah terpengaruh, kata kepada mereka, aku nak kata kepada kamu semua, saya nak kata kepada anda semua, desas-desus nak gulingkan kerajaan itu bukan jadi ancaman. Itu bukan ancaman. Desas-desus percubaan untuk menggulingkan kerajaan perpaduan tidak mengancam kestabilan pentadbiran negara ketika ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nursyahyan menyifatkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang stabil, utuh dalam menjalankan peranannya untuk terus mentadbir negara ini. Beliau yang juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH percaya dengan kredibiliti kerajaan perpaduan dan menegaskan kerajaan ketika ini memberi tumpuan terhadap usaha memulihkan ekonomi negara selain menjaga kebajikan rakyat. Saya nak tegaskan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kompak, intek, utuh dan fungsional, berfungsi. Saya tidak menganggap ia sebagai ancaman dan saya juga tidak bercadang untuk memberi reaksi terhadap apa jua desas-desus di luar sana, kata beliau. Fokus kami semua adalah untuk pulihkan ekonomi negara dan untuk bantu rakyat terutamanya selepas COVID-19 selain kestabilan politik, memakmurkan ekonomi, kebajikan rakyat dan kerajaan ini adalah kerajaan yang stabil, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan sebuah portal berita yang mendakwa wujud cubaan untuk menggulingkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri. Terdahulu, Saifuddin hadir meninjau sambil menyampaikan bingkisan raya kepada pegawai dan anggota maritim Malaysia yang bertugas sempena Ops pagar laut di atas kapal maritim Burau di sini hari ini. Baru-baru ini timbul desas-desus yang mendakwa wujud gerakan menggulingkan kerajaan disertai beberapa ahli parlimen yang sebelum ini menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Sekian dulu untuk kali ini dan share video ini. Saya nak beritahu kepada anda semua sekali lagi, desas-desus gulingkan kerajaan perpaduan bukan ancaman. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu kejutan yang paling luar biasa, yaitu Bersatu mohon cabar keputusan Speaker
di 4 kerusi Parlimen Sabah. Wah, ini memang menarik. Berjayakah Bersatu mau dapatkan kerusi Parlimen itu? Mari kita dengar dan lihat. Bersatu telah memfailkan permohonan kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang tidak mengosongkan 4 kerusi Parlimen di Sabah. Dalam permohonan yang difailkan pada 17 April di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, parti itu memohon pengisytiharan bahawa kerusi Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang yang disandang oleh bekas ahli Parlimen Bersatu sudah dikosongkan. Ia menamakan Johari dan 4 ahli Parlimen kerusi berkenan, iaitu Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Jonathan Yasin Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang sebagai 5 responden lapor berita harian. 4 ahli parlimen itu bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah JRS pada pilihan raya umum ke-15, manakala Bersatu adalah sebahagian daripada GRS. Bersatu bagaimanapun digugurkan sebagai ahli gabungan itu selepas pilihan raya. Dalam surat kepada Bersatu pada 16 Jun, Johari berkata, 4 bekas anggota Bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka kerana mereka sudah memberikan penjelasan berhubung perkara itu. Dalam permohonan kebenaran itu, Bersatu memohon pengisytiharan untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat tersebut. Selain itu, parti berkenan juga memohon pengisytiharan bahawa 4 ahli parlimen terbabit sudah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dan memohon perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kursi parlimen berkenan. Bersatu turut memohon perintah supaya Johari memaklumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari perintah terbabit. Sekiranya kebenaran diberikan dan sementara menunggu pendengaran semakan kehakiman, Bersatu memohon perintah penzahiran supaya responden mengemukakan kesemua surat menyurat dan rekod kepada dan daripada Johari berhubung maklumat dan penjelasan mengenai pemberhentian semua ahli parlimen terbabit, pengesahan bahawa tiada berlakunya kekosongan luar jangka. Sementara itu, portal FMT pula melaporkan permohonan itu dijadualkan didengar di hadapan Hakim Amarjit Singh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 30 Mei. Saudara-saudara sekalian, saya fikir mungkin ini adalah peluang terakhir untuk Parti Bersatu mahu mendapatkan 4 kerusi parlimen yang sebelum ini dimiliki oleh Parti Bersatu tetapi bersama atas tiket GRS. Ini satu isu yang memang menarik. Dan pada pendapat saya, tiada harapan untuk Bersatu mau menang dalam kes ini kerana ianya telah disahkan oleh oleh Speaker Dewan Rakyat. Dan untuk makluman, Speaker Dewan Rakyat juga adalah orang yang berkuasa menentukan keputusan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, ikuti terus ulasan selepas ini.